Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ahmad Harib bin Azani, nombor metrik A174 akan membuat presentation berkenaan dengan A5, iaitu pengukuran ekonomi di Malaysia dan jangkaan Malaysia pada waktu akan datang dan juga keadaan ekonomi Malaysia pada hari ini. Pada sekitar awal tahun 2020, kita dapat saksikan bahawa Malaysia berada dalam keadaan yang ekonomi yang stabil, yang mana tidak terlalu teruk dan tidak terlalu naik. Kemudian apabila pada bulan Mac, yang mana seluruh dunia digemparkan dengan COVID-19 yang mana telah melumpuhkan ekonomi dunia pada ketika itu, Malaysia adalah negara yang paling terkesan dalam Asia Tenggara, yang mana kita dapat saksikan bahawa KDNK Malaysia menyusut ataupun menguncup sebanyak 17.1%. Jadi apabila keadaan ini berlaku, kita dapat saksikan penyusutan KDNK ini berpunca daripada Perintah Kawalan Pergerakan PKP, yang mana Perintah Kawalan Pergerakan ini dia membataskan pengguna untuk pergi berbelanja, untuk mengeluarkan untuk berbelanja ke atas barang yang ditawarkan oleh firma. Jadi apabila wang tersebut tidak bergerak dalam ekonomi, maka ekonomi tersebut akan terkesan, akan menjadi lumpuh. Jadi apabila keadaan sebegini berlaku, yang mana ianya menjejaskan satu dunia, maka pelaburan asing ke dalam Malaysia adalah berkurang kerana orang ramai tidak mahu mengambil risiko untuk berlabur ketika COVID-19 ini. Jadi sebelum saya nak membincangkan tentang COVID-19 ini, Malaysia pada awalnya seperti biasa, dia ada cabaran dan peluang. Malaysia boleh dikatakan dalam keadaan yang mempunyai potensi yang sama dalam tempoh 10 tahun, yang mana peluang tersebut tidak dapat digunakan dengan semaksimal yang mungkin. Jadi Malaysia mungkin masih berada dalam status negara membangun dan belum mencapai negara maju, walaupun sudah bertahun lamanya kita berada terperangkap dalam status ini. Jadi apabila berlakunya COVID-19 ini, ianya menjejaskan pelbagai pihak, termasuklah kerajaan. Apabila kita bercakap tentang kerajaan, sebuah institusi yang besar, jadi semua negara, semua kerajaan di dalam dunia ini akan menghadapi risiko yang sama, yang mana sudah pasti hutang kerajaan akan meningkat kerana kerajaan tidak dapat mengutip cukai, kerana cukai yang diperolehi daripada perbelanjaan pengguna ataupun sebagainya. Jadi apabila keadaan ini berlaku, kerajaan tidak dapat untuk membayar hutang, dan kemudiannya kita dapat lihat moratorium yang dilaksanakan untuk menghentikan tempoh kredit ini. Jadi antara pihak lain yang terkesan ialah isi rumah, yang mana isi rumah seperti pengguna dan sebagainya terkesan. Mereka kerana COVID-19 ini, apabila semua firma tutup melainkan setengah saja yang dibenarkan beroperasi, maka mereka ini tidak dapat memperolehi pendapatan, dan jika tidak dapat memperolehi pendapatan, mereka terpaksa untuk mengeluarkan wang tabungan mereka ataupun dengan cara berhutang untuk mendapatkan barang. Jadi kerajaan di sini dia mengambil pendekatan seperti menurunkan harga, seperti harga minyak yang paling rendah dalam tempoh beberapa tahun ini yang ditentukan oleh kerajaan. Jadi apa yang jadi sebab COVID-19 ini, dia menyebabkan pelbagai sumber ekonomi negara kita runtuh ataupun tidak dapat digunakan sepenuhnya. Jadi kerajaan dengan perlu mengambil pendekatan yang serius, yang terbaik dalam menangani masalah ini. Jadi apa yang dilakukan oleh kerajaan ialah banyak perancangan yang dilakukan oleh kerajaan, seperti bantuan prihatin nasional, plan penjana dan sebagainya. Antara yang paling terbaru ialah plan penjana, yang mana plan penjana ini adalah suntikan dana oleh kerajaan sebanyak 260 bilion ringgit untuk menampung ekonomi negara. Ini merupakan pelan jangka pendek yang diperkenalkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri Malaysia melalui perbincangan kabinet dan juga atas saranan Menteri Kewangan kita. Jadi plan penjana ini dia lebih terarah kepada suntikan mikro, yang mana untuk membantu usahawan-usahawan kecil untuk berbelanja, untuk menjalankan operasi. Bagaimana saya bagikan contoh, yang mana plan penjana ini dia memperkenalkan subsidi upah, yang mana apabila usahawan yang mengambil pekerja baru, kerajaan akan memberikan subsidi yang bersasar. Maknanya usahawan tersebut dapat mengurangkan kos. Bila dapat mengurangkan kos, maka dapat meningkatkan kapasiti pengeluaran secara tidak langsung. Jadi seperti yang saya telah sebut, KDNK negara menyusut sekitar 17.1% pada suku tahun kedua. Namun setelah kerajaan berjaya mengawal
COVID-19 ini dengan melaksanakan PKPB dan PKPP untuk memastikan ekonomi negara walaupun dalam keadaan yang susah dapat bergerak sedikit demi sedikit. Jadi melalui pelaksanaan Batuan Perhatian Nasional dan sebagainya ini dapat untuk merangsang aktiviti ekonomi biarpun tidak seperti sebelum COVID, namun ianya kita dapat lihat berada di atas pacuan yang betul, yang benar. Jadi menurut kenyataan IMF, ketubuhan negara kita adalah sekitar 9% dijangka pada 2021 kerana apabila dia melihat kepada pelan jangka pendek, jangka panjang yang dilaksanakan oleh kerajaan dengan serta-merta dengan jadi ditambah pula dengan kenyataan daripada Bank Dunia yang menyatakan bahawa KDNK negara kita akan berkembang positif sebanyak 5.5% hingga 8.0%. Jadi ini adalah aktiviti yang ini adalah pelan yang bijak yang dilaksanakan oleh kerajaan dalam memastikan negara kita bergerak dengan ekonomi seiring dapat membasmi ataupun membendung penularan COVID-19 ini, kerana COVID-19 ini perlu diatasi pada masa yang sama. Ekonomi negara juga tidak dapat dilupakan kerana ekonomi negara kita ini menentukan tentang kestabilan politik, kestabilan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan sebagainya. Jadi ini adalah yang perlu diambil kira oleh kerajaan, oleh firma, oleh isi rumah untuk memastikan kita berada dalam keadaan yang betul. Terima kasih.